Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Hafiz Channel. So, kita pergi kepada bahagian B, di mana 30 markah kena jawab semua soalan. Okey, soalan yang pertama tentang tingkatan berapa ni? Sentakan lutut. Kita belajar tingkatan 4. So, ini sentakan lutut ni, dia cakap apakah yang berlaku? Boleh diperhatikan apabila eksperimen ini. So, bila kita ketuk lutut kita, apa yang jadi? Lutut tersentak ke atas ataupun kaki terayun ke depan. Itu adalah pemerhatian yang boleh kita tahu. Ini adalah tindakan refleks. Sama juga benda yang berlaku bila kita terpegang benda yang panas. Kita akan cepat-cepat tarik tangan kita. Terpegang benda yang tajam pun sama. Okay, next. Namakan jenis tindakan terlibat. Sentakan lutut ni adalah tindakan refleks. So, kalau tindakan refleks ni yang kawal dia adalah saraf tunjang. So, kena ingat. Nyatakan satu contoh lain tindakan ini, menarik tangan apabila tersentuh objek panas. Okey. Jadi, apakah kepentingan tindakan ini kepada manusia? Ini saya tak buat. Cuba teka apa kepentingan dia. Kepentingan dia adalah untuk mengelakkan kecederaan yang serius. Okey, itulah salah satu fungsi tindakan refleks ni. Okay, next adalah lengkapkan laluan impuls bagi tindakan yang dinamakan di 5B. So, tindakan refleks ni, kita ada rangsangan. Contohnya, kita pegang benda yang panas. Rangsangan dia adalah panas lah. Kat kulit kita ni ada sensor. Kita ada neuron deria kat kulit kita. Contoh, kita terpegang benda yang panas, dia akan terus hantar neuron itu ke saraf tunjang. Jadi, saraf tunjang ni, dia akan lalu saraf tunjang. Tak pergi kat otak dah. Saraf tunjang terus pergi kepada efektor kita, dekat muscle kita. Dekat situ ada neuron motor. Dan neuron motor ni menggerakkan tindak balas. So, kita terus angkat tangan kita. Sama juga dengan sentakan lutut. Okey, soalan nombor 6 tentang proses penulinan. Kalau kita tengok, terus kepada soalan, dia cakap bahan tulen hasil sulingan dikumpulkan dalam bika, tuliskan nama hasil tersebut. Okey, ini kat dalam bika ni adalah hasil sulingan. Okey, kalau kita ada air laut ni pada suhu 100 darjah, yang tersuling ni adalah air tulen. Sebab air dia mendidih pada takat didih 100. Kalau etanol dengan air pada suhu 72, etanol ke air yang keluar? Pada suhu 72 yang keluar adalah etanol. Kita boleh kumpul etanol dekat sini. Air tak boleh kumpul sebab suhu 72 air tak boleh keluar lagi. Air hanya akan mendidih pada suhu 100. Okey, simple kan? Okey, soalan B nyatakan prinsip proses penyulingan. Prinsipnya simple je. Bahan tulen berlainan mempunyai takat didih yang berlainan. Namakan proses perubahan jirim yang berlaku pada P dan Q. So, kita tengok kat gambar rajah. Okey, P dekat sini. Dekat kondenser ni ataupun kita panggil kondenser Liebig. Okey, apa yang berlaku contoh kita kalau tulenkan air, dia akan naik sebagai wap gas. So, kat dalam ni gas, bila kita alirkan air masuk dengan air keluar, gas-gas ni akan jadi air. Sebab tu dia boleh menitik, kita dapat hasil sulingan. Dekat kondenser Liebig ni, dekat P ni adalah proses di mana daripada gas jadi cecair. Proses gas menjadi cecair ni ibarat proses hujan. So, dia adalah kondensasi, proses yang terlibat dekat P. Dekat Q, daripada cecair jadi gas adalah proses pendidihan. Okey, sebab itulah dekat P ni jawapannya kondensasi, Q pendidihan. D. Nyatakan satu kegunaan kaedah penulinan dalam industri. Dalam industri adalah untuk penghasilan garam daripada air laut. Contoh dekat negara yang tidak mempunyai sungai. Selalu dekat Selangor kan masalah air kan, sungai tercemar. Kalau negara tu dia tak ada sungai, dia tak ada tasik, so dia menghasilkan boleh juga untuk menghasilkan air bersih daripada laut. Tapi kebanyakan mereka yang negara dikelilingi oleh laut ni, dia penghasilan garam daripada air laut. Bila dia panaskan garam tu, maka akan terjadinya boleh diasingkan air dan juga garam. Selain tu, boleh buat penyulingan tebu. Daripada tebu tu, korang boleh dapat gula. Selalu tebu ni industri dekat negeri Perlis lah. Selamatlah Perlis tak kena perintah kawalan pergerakan bersyarat. So, kat situ banyak tebu.
Selain daripada itu, proses penyulingan, selain daripada alkohol, etanol, kita ada proses penyulingan berperingkat. Contohnya dekat loji petroleum, di mana kita dapat petroleum asli tu, kita akan buat proses penyulingan untuk dapatkan diesel, petrol, dia akan pecah-pecahan dia. Okey, banyaklah kaedah dia dalam industri. Okey, soalan nombor 7. Ditunjukkan satu proses penghasilan nuklear. Bila cakap pasal tenaga nuklear ni, dia tenaga yang boleh menghasilkan tenaga yang banyak, boleh disimpan lama, cuma sedikit bahan radioaktif diperlukan. Okey, proses ni nama dia proses pelakuran nuklear. Dia selalunya terjadi dekat matahari, dekat teras matahari. So, kena ingatlah. Okey, soalan dia tanya. So, proses pelakuran nuklear tu berlaku kat mana? Dekat teras matahari. Kalau nak jawab matahari saja pun boleh. Nyatakan satu kebaikan penggunaan tenaga nuklear, kebaikan dia hanya menggunakan sedikit bahan radioaktif untuk menjana tenaga yang banyak. Okey, soalan B. Rajah 7.2 menunjukkan sinaran X, Y dan Z. Okey, tentang radioaktif. Famous. Simple je kita belajar ada 3 jenis sinaran. Yang tak boleh tembus kertas ni dia adalah alpha. Tak boleh tembus aluminium ni dia adalah beta. Tak boleh tembus plumbum ni adalah gamma. Sinaran yang manakah mempunyai charge? Yang ada charge ialah X dengan Y, alpha dengan beta. Gamma tak ada charge, dia neutral. Okey, dan susun sinaran X, Y, Z dalam susunan menaik kuasa pengayonan. Bercakap tentang kuasa pengayonan ni, dia adalah terbalik dengan kuasa penembusan. Kalau kuasa penembusan paling power boleh tembus ialah gamma, diikuti beta dengan alpha. Kalau kuasa pengayunan terbalik, alpha paling power, diikuti oleh beta dengan gamma. Disuruh susun dari segi menaik, maksudnya kita susun Z gamma, Y beta, X alpha. Okey, soalan nombor 3. Nyatakan satu kegunaan sinaran Z, sinaran gamma dalam industri makanan untuk membunuh mikroorganisma yang terperangkap dalam botol dan tin makanan yang telah dipateri. Okey. Okey, soalan nombor 8 ditunjukkan proses untuk hasilkan alkohol. Simple je. Glukosa tambahkan dengan yeast, lepas tu ada air kapur. So, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan dia namakan proses X. So, proses dia adalah proses penapaian. Nak tulis penapaian saja betul, penapaian etanol pun betul. Nyatakan fungsi bahan-bahan itu. Yeast, fungsi dia apa? Yeast ni untuk menghasilkan enzim zymase untuk tukar glukosa kepada etanol. Sebab itulah contoh mak korang nak buat apa? Nak buat tapai. Contoh lagi nak buat donat. Suruh pergi beli maulipan. Maulipan tu yeast lah. Dia nak menghasilkan enzim. Kalau tak ada sumber yeast, contoh buat tapai tak ada ragi, tak bolehlah jadi. Dan air kapur ni untuk apa? Untuk uji kehadiran karbon dioksida. So dalam exam yang buat macam ni, tulis nama penuh karbon dioksida. Okey, tuliskan persamaan glukosa. Glukosa ni tak kisah, korang boleh pakai air gula, korang boleh pakai apa lagi? Korang boleh pakai jus buah-buahan. Tambahkan dengan yeast, yeast akan hasilkan zymase, dapatlah etanol, tambah karbon dioksida dengan haba. Selalu prosesnya sama je. Kalau kita nak buat donat, sama juga. Glukosa ni ibarat kat tepung tu, dah ada taruh air gula sikit, masukkan dengan maulipan, masukkan yeast. So, tepung tu kalau kita dah uli-uli, biarkan setengah jam ataupun 1 jam, tutup dengan kain yang lembap, dia akan naik sebab gas karbon dioksida yang dihasilkan. Tapi jangan korang biarkan hasil adunan tu selama sebulan, 2 bulan, nanti lama-lama dia jadi masam sebab berlakunya penghasilan alkohol. Okey, next. Nyatakan pemerhatian ke atas air kapur jadi keruh. Sebab air kapur ni dia nak test kehadiran karbon dioksida. Kalau tindak balas ni berjaya, maksudnya karbon dioksida hadir. Sebab itulah air kapur jadi keruh. Okey, next soalan yang ke-9. Iaitu soalan yang terakhir dalam bahagian B ni. Okey, kalau kita tengok proses untuk sintesis persfat daripada monomernya. Apakah monomer bagi persfat? Ni susah sikit. Metil metakrilat.
Contohnya kalau dia cakap apakah monomer bagi polyetina, senanglah nak jawab. Etina. Polystyrena, styrena. Kalau perspek lain sikit. Metil, metakrilat. Okey, namakan proses X. Daripada kecil-kecil jadi panjang, dia adalah pempolimeran. Daripada panjang-panjang jadi kecil, dia adalah penyah polimeran. Okey, next, nyatakan satu kegunaan perspex sebagai tingkap kapal terbang. Okey, dan tiba-tiba dia nak masuk pasal getah. Dia kata getah sintetik mempunyai banyak kegunaan daripada getah asli. Berikan dua ciri-ciri dia. So, ciri-ciri dia adalah penebat haba dan elektrik yang baik, tahan haba, elastik. Banyaklah ciri-ciri getah sintetik ni berbanding getah asli. So, habislah soalan ni. Kita akan dalam video yang seterusnya akan masuk bahagian C. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga buat ulang kaji. So, SPM kan telah dilanjutkan pada 22 Februari kalau tak silap. So, banyak lagi masa untuk ulang kaji. Okay, bye.